ditangkap. Dan ada pula pandangan daripada sahabat-sahabat mengatakan bahawa UMNO Terengganu tidak akan bersama PAS. Jangan lupa bahawa PAS dengan UMNO di Terengganu tidak ada jalinan. Dan sekini kabarnya, saya dapat kabar terkini katanya majoriti ahli PAS sudah berbolok-bolok di bawah di kalangan mereka dan di kalangan puak-puak yang jaga JP, PKK, AJK itu dan sebagainya. Mereka sedang berusaha untuk mendapatkan sebanyak mungkin kontrak-kontrak, kerana katanya bahawa semua itu perlulah diperolehi di saat ini sebelum UMNO memerintah. Artinya warga PAS Terengganu sudah pun hilang keyakinan PAS boleh memerintah selepas pilihan raya umum yang ke-15. Itu dapatan saya. Sebab itu saya ingin berpesan kepada pimpinan UMNO. Ya, kalau nak berniaga ni, adab berniaga ni kita mesti untung. Kalau rugi memanjang, itu namanya bakal. Jangan kita jadi parti yang bakal. Apa untungnya kita bersama PAS? Cuba bezakan kalau kita dengan PAS macam mana. Kalau betul lah UMNO tak nak bertanding sendirian, kena ada jugalah, sebab ini satu Malaysia, mesti ada juga jaringan. Dalam dinamika politik hari ini mesti ada jaluran baru. Kalau Perikatan Nasional dia punya dengan PAS, dia ada dengan gerakan dan sebagainya. Apakah UMNO ini harus mengadakan jaringan sahabat? Bagi saya nak ada sahabat, kalau diletakkan antara PAS dengan keadilan, saya lebih memilih pada keadilan dengan syarat keadilan meninggalkan DAP. Kita boleh bersama dengan amanah supaya amanah dapat mengambil isi kekosongan pada PAS. Dan untuk keadilan saya lihat, kalaulah itu keadaannya, saya rasa kita boleh menang lebih besar lagi. Jangan kata saya lebih baik memihak kepada Datuk Anwar Ibrahim. Tidak. Ini kalau diperlukan jajaran baru. Kerana saya melihat, terus terang saya katakan, mereka kadang-kadang bagi mereka bukan tuntutan yang bukan-bukan, mereka bukan main kaki tiga. Jelas bagi mereka cuma nak melakukan islah kepimpinan untuk menolak segala kemungkaran politik. Kalau bersama dengan UMNO, kita akan menzahirkan, malahan saya cakap terus terang, kalau kita bersama dengan PAS, suka tak suka UMNO akan kehilangan dua negeri. Suka tak suka, bila kita bersama dengan PAS dalam Muafakat Nasional, Terengganu kita kena serahkan pada PAS, sebab mereka dah menang pilihan raya dulu. Begitu juga dengan Kedah juga kita kena bagi pada PAS. Jadi apa yang kita dapat untungnya? Tapi kalau kita bersama dengan parti lain macam Amanah ataupun Keadilan, saya rasa saya yakin PAS Kedah kita boleh dapat tebus. Begitu juga dengan Terengganu, malahan besar kemungkinan kita boleh merobohkan tembok keangkuhan PAS di Kelantan. Sebab rakyat Kelantan pun sekarang ni dah muak dengan mereka. Sebab itu selalu dengar 600 ahli, ada yang dah 30 tahun bersama dengan PAS, dah pun menyertai Parti Keadilan. Ada lebih kurang 300 ahli ditumpat menyeberang pada Parti Amanah. Bagi saya lah, asalkan tidak ada aplikasi ataupun kita bersama-sama dengan DAP, itu jelas. Kalaulah mereka boleh merongkai dalam begitu, UMNO saya rasa boleh mencapai kejayaan lebih besar lagi. Kalau tidak, lebih baiklah kita bertanding saya solo. Pilihan kita tak ada masalah. Sebab saya melihat kalau dengan PAS ni kadang-kadang kita menyimpan duri dalam daging. Sebab itu yang Muhammad Tengku Razali berpesan berkali-kali dulu, jangan hati-hati dengan PAS. Mereka ni main kali tiga. So lihat, PAS mula-mula dengan UMNO, wujudkan Barisan Nasional era Tun Razak. Tak lama lepas itu, kena isu asri dan sebagainya, berpisah. Kemudian PAS bersama dengan 46, Semangat 46. Tak lama, bila berjaya PAS menguasai Kelantan, huyuk penguasaan UMNO di Kelantan, dengan bantuan Semangat 46. Apa yang Semangat 46 dapat? Satu saja, jawatan Timbalan Menteri Besar 2. Lepas itu hilang. Mana janji-janji manismu? Kemudian PAS bersama dengan PKR dalam DAP, menjilat DAP bagai narak. Begitu juga dengan bersama dengan kononnya atas nama Pakatan Rakyat. Setengah mati UMNO kena maki, lumat kita kena. Tapi mereka bagai narak, menyokong, menyanjung
Datuk Seri Anwar Ibrahim menyanjung Parti Keadilan, menyanjung DAP. Kemudian tinggal juga. Lepas itu bila Presiden datang pilihan raya 2018, akhirnya puyuk. PAS dapat 18 kursi. UMNO Barisan Nasional juga puyuk. Kena mengaku. Hilang penguasaan di Parlimen. Maka kuasa itu diserahkan kepada Pakatan Harapan. Maka wujudlah Muafakat Nasional. Punyalah pimpinannya waktu itu. Pimpinan, saya tak kata parti saudara ya. Pimpinannya. Tapi saya melihat lebih banyak pada kepura-puraan. Sebab itu Nik Abdul marah. Nik Abdul begitu menyanjungi keikhlasan Nik Abdul ni macam bapak dia, almarhum Tuan Guru Aziz. Jadi dia marah bila melihat bibit-bibit perpecahan ini dicetuskan oleh pimpinan begitu. Mereka di atas. Akhirnya mereka menyeberang pula dengan Tan Sri Muhyiddin, mewujudkan Perikatan Nasional. Berada dalam kerajaan. Bila berada dalam kerajaan dengan keangkuhan, mereka sudah seolah menjadi abang besar. Sebab mereka punya 18 kerusi. Jadi parti PBM kena tunduk akur pada mereka. Dan bila berlaku kehilangan hakisan kepercayaan di kalangan ahli parlimen terhadap Tan Sri Muhyiddin, naik Datuk Seri Ismail Sabri. Okey, mereka juga berada dalam Perikatan Nasional. Mereka lah abang besar. Jadi seolah-olah sekarang ini bila orang ni buat kenyataan begini, mereka bangkang. Jadi PAS, bagi saya PAS nak untung saja. Tiada kesetiaan. Dalam keadaan begini saya cakap terus terang. Jadi saudara Acai Pitaya, Islam apa macam tu? Betul. Saya lebih suka menyanjungi orang macam Nik Abdul. Saya lebih senang bersama dengan Mak Sabu. Biarlah dia nak maki hamun pun, tapi dia cakap apa dia kota. Dia kota apa yang dia cakap. Saya lebih senang dengan keadilan. Sebab kita tahu bahawa mereka tidak nak main kayu tiga. Redah lah, menang-menang, kalah lah. Itu cara dan UMNO. Tapi bagaimanapun kalau ada pilihan yang terbaik, bagi saya UMNO pergi Solo. Kita bertanding secara anak jantan. Dan yang berhormat Datuk Seri Presiden, saya minta kali ini kekalkan momentum di Melaka. Bahawa pimpinan yang akan diturunkan untuk menjadi calon, kita salin kali ini. Kita betul-betul melakukan islah kepimpinan. Mana ada apik lempang yang ada, menteri-menteri yang sekat tiang dekat kabinet itu, tak payah. Jangan risau. Saya cakap berkali-kali, saya nak bagi semangat pada Presiden. Jangan Datuk Seri takut bahawa saudara Datuk Seri ada ahli-ahli akal umbi yang jutaan ramainya. Daripada nak menjaga 4-5 kerat yang ada tu, yang jaga diri saja, yang mentingkan mereka sebagai menteri. Sebab itu takut nak buat kenyataan, takut untuk menyatakan bahawa pendirian UMNO first, then only kawan-kawan. Ini tidak, bagi mereka my position first. Saya lebih senang kalau pemimpin itu meletakkan, to me UMNO first. Apa-apa pun UMNO itu diutamakan. Daripada nak menyantuni, kalau kita menyengecikkan hati, apa ini orang PBM nanti, Tuan Usul tak percaya nanti hilang jawatan. That mean anda mementingkan jawatan anda. Saya dah bercakap, letih dah bercakap bahawa Datuk Seri Ismail Sabri jangan risau. You will be remain as a Prime Minister. Sebab jaluran dah dibuat. Anda menandatangani MOU antara kerajaan, kerajaan keluarga Malaysia dengan Parti DAP, dengan Parti Amanah, dengan Parti Keadilan. Kalau dia nak tarik lah. Ini pun belum tahu lagi ni. Bila wujud Parti PBM ni, saudara, saya berkeyakinan sudah pasti Azmin Ali dan orangnya akan menarik handbrake. Sebab dia akan tuntut. Dia akan tuntut bahawa dia nak sekurang-kurangnya timbalan Perdana Menteri. Saudara, ini keadaan. Saya rasa dalam konteks ini, saya kata nak cari rakan, biarlah cari rakan yang tidak tersasar. Jadi pada PAS ni, janganlah jadikan UMNO ni. Saya minta maaf lah saudara. Saya mengulangkan kata ni, kadang-kadang orang marah pada saya. Bukan saya nak mencarut, tidak. Bukan saya cakap kasar, tidak. Kita ni bukanlah nak kata apa saya sebut, tak tahulah. Saya bukanlah pelacur tua. Kita bukan sundal tua. UMNO bukan begitu. Yang orang boleh datang bila-bila suka. Bila suka datang, tak suka tinggal. Besok datang lagi. We are not that. UMNO ada pride dia, UMNO ada harganya, UMNO ada nilainya. 3.7 million, 3.7 juta ahli akal umbi. Jadi Datuk Seri Presiden jangan risau.
Jangan takut. Bila perlu perubahan, lakukan perubahan. Yang mana wakil-wakil rakyat yang sengit yang sebenarnya tukar. Sebab dia orang pun rakyat di bawah dah menyampah. Saya cakap terus terang, dapatan saya, kiriman yang hantar pada saya, boleh kata hari-hari, tak suka orang ni, daripada Perlis sampailah ke Sabah, punya menyampahnya warga di bawah terhadap pimpinan UMNO yang diturunkan bertanding. Akhirnya mereka jadi katak. Bencinya rakyat terhadap mereka ini. Berapa ramai? 16 orang. Bencinya mereka melihat menteri-menteri yang datang daripada UMNO tidak berani menyatakan komitmen mereka terhadap parti. Mereka tidak berani menyebut, to me, UMNO come first. Sebab itu yang amat bawa Perdana Menteri keseorangan. Tetapi malahan mereka cuba memutarkan, memberi nasihat yang bukan-bukan pada Perdana Menteri. Peninglah dia. Kalau kita buat begini nanti PBM tak tarik sokongan. Dia nak tarik sokongan, tariklah. Sekarang dah ada MOU dengan Amanah, ada PKR dengan DAP. Apa ada masalah? Mereka lebih ramai. Sebab itu sekarang ni sebenarnya mereka ini memberi pandangan, memberi nasihat kepada Perdana Menteri kerana kepentingan diri mereka. Tak nak adakan pilihan raya. Kerana mereka takut mereka akan disingkirkan. Mereka takut mereka akan digugurkan. Datuk Seri Presiden, when come to the pilihan raya nanti, jangan pandang kiri, jangan pandang kanan. Lakukanlah perubahan peremajaan UMNO. UMNO mesti menurunkan calon-calon muka baru Melaka sebagai bukti nyata. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.